Dekolonisasi membawa naratif yang menunjukkan salah satu kejadian atau peristiwa terpenting dalam sejarah dunia. Istilah ini merupakan derivatif daripada perkataan kolonial, membawa maksud membebaskan diri atau pembebasan daripada elemen penjajahan yang mana ilmu pemahaman. Apa pula maksud kolonisasi? Kolonisasi adalah masyarakat tertakluk kepada penjajah iaitu Barat telah berjaya mempengaruhi seluruh dunia dari aspek fizikal, material, pemikiran dan intelektual. Ini disebut sebagai kolonisasi Barat. Penjajahan pula bermaksud perbuatan menjajah sesebuah negeri atau kawasan lain ataupun mengelilingi, berjalan ke merata-rata tempat atau daerah. Juga disebut sebagai tindakan penduduk berskala besar di mana migran mengekalkan hubungan kuat dengan negara mereka demi memperoleh keistimewaan ke atas penduduk lain di wilayah tersebut. Dalam konteks sejarah, penerokaan merujuk kepada pembukaan kawasan baharu untuk mencari sumber. Sebagai contoh, tamadun Yunani meneroka tempat ke tempat untuk mencari sumber makanan, tempat berlindung serta tanah yang subur untuk bercucuk tanam. Mereka terus meneroka tempat baharu sehingga menemui tempat yang sesuai dan selesa. Apabila penjajahan berlaku, hak penduduk asal dilucutkan dan perundangan baharu dimulakan. Perkara ini merugikan penduduk asal. Secara mudahnya, penjajahan bererti proses mewujudkan kawalan asing ke atas sasaran baharu iaitu wilayah atau rakyat dengan tujuan yang menguntungkan seperti sumber bahan asli. Modern history atau sejarah moden dirujuk sebagai zaman moden. Abad ke-16 merupakan zaman Renaissance, juga dikenali sebagai zaman kebangkitan Eropah yang menunjukkan penonjolan pemikiran medieval iaitu pemikiran berubah kepada terbuka atau liberal untuk menyelesaikan masalah. Asas pada zaman ini adalah pemikiran humanism iaitu satu corak pemikiran yang berasaskan kepada individualism dan sekularistik dengan tujuan untuk memartabatkan manusia sebagai individu yang mampu mengatasi masalah melalui kekuatan pemikiran sendiri. Pada abad ke-17, muncul revolusi saintifik yang menggantikan pandangan zaman Yunani. Revolusi saintifik bermula dengan bidang astronomi, fizik dan banyak lagi yang telah menjadi asas kekuatan kepada Barat. Seterusnya, abad 18 dikenali sebagai zaman pencerahan atau Age of Enlightenment. Banyak perubahan dan kemajuan telah dicapai pada zaman ini. Antara peristiwa utama adalah revolusi industri, proses perubahan dari segi ekonomi agraria yang berteraskan pertanian, kraftangan dan pembuatan mesin. Revolusi perindustrian juga menggambarkan kemajuan dari segi teknologi, sosioekonomi dan budaya. Revolusi pemikiran juga berlaku di mana wujudnya gerakan Enlightenment iaitu pencerahan di Eropah berkenaan pemikiran rasional dan saintifik. Ahli sejarah mengiktiraf bahawa terdapat 3 motif penerokaan dan penjajahan Eropah di dunia baharu iaitu good, gold dan glory yang bererti ketuhanan iaitu penyebaran agama Kristian, emas sebagai tarikan sumber asli dan kemenangan iaitu persaingan antara Eropah untuk penguasaan global. Motif pertama, penyebaran agama Kristian. Pada tahun 662 Masihi, penganut agama Kristian tercabar dengan kehadiran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lalu memulakan Perang Salib. Perang Salib merupakan peristiwa penting semasa penyebaran agama Kristian yang menggunakan keganasan terhadap orang Islam untuk menguasai tanah suci Baitul Maqdis. Motif kedua adalah daya tarikan sumber sesebuah negara seperti emas, sutera dan juga rempah ratus yang kita ketahui terdapat banyak di benua Asia dan Afrika. Sumber hasil ini menjadi sasaran untuk dikuasai dan dikawal oleh masyarakat Eropah. Tambahan lagi, Perang Salib juga memberi kesan peningkatan ekonomi perdagangan maritim antara timur dan barat. Namun, apabila aktiviti perdagangan di negara-negara dijajah berkurang, Eropah telah menghantar penjelajah untuk mencari sumber dan perdagangan lain di kawasan baru. Motif terakhir, persaingan antara Eropah demi penguasaan global yang dapat kita lihat antara Portugis dan Sepanyol sebagai contoh. Kedua-dua negara ini menjajah dengan negara yang cepat dan agresif
Bagi mencapai penguasaan global yang mutlak, Portugis telah memperluas empayar ke sebahagian Afrika, sebahagian Amerika Selatan dan sebahagian Asia. Pengawalan strategik pelabuhan juga menyebabkan Portugis lebih kuat dan stabil serta menyumbang kepada perkembangan Eropah. Sepanyol pula memberi saingan dengan projek penjejahan mereka sendiri di Amerika Selatan dan Utara, sebahagian Eropah dan juga sebahagian Asia. Genosid dan epistemicide semasa penjajahan Barat. Maksud genosid adalah pembunuhan beramai-ramai yang kebiasaannya tertumpu kepada sesebuah etnik dengan misi untuk memusnahkan bangsa tersebut. Manakala epistemicide pula ditafsir sebagai pelenyapan sesuatu pengetahuan. Antara contoh dalam sejarah dunia adalah penaklukan Al-Andalus pada zaman pertengahan. Contoh lain adalah persisihan orang asli di Amerika dan Asia. Kita juga boleh lihat kes pembunuhan jutaan wanita yang dibakar hidup-hidup di Eropah setelah dituduh menjadi ahli sihir. Dan untuk melupuskan pengetahuan Indo-Eropah, falsafah idea knowledge is power dan I think, therefore I am. Scintia potestas est atau knowledge is power terlahir daripada Francis Bacon dan bermaksud pengetahuan adalah kuasa. Tafsirannya, manusia adalah berkuasa dengan adanya pengetahuan. Menurut Bacon, terdapat 4 berhala yang mempengaruhi pemikiran seseorang individu. Berhala yang pertama adalah idols of tribe. Pemikiran seseorang itu tidak dapat keluar daripada kebiasaan adat masyarakatnya atau kebiasaan yang sukar untuk tidak diikut. Berhala kedua, idols of the cave. Batasan akal yang diletakkan oleh diri sendiri disebabkan pilihan ideologi politik, ekonomi dan sosial yang dipercayai, pengalaman peribadi serta sifat dan tabiatnya sendiri. Berhala ketiga, idols of the marketplace. Ringkasnya, maksud sesuatu perkataan itu diletakkan mengikut tujuan sesuatu perkataan itu digunakan. Dan berhala keempat, idols of theatre. Mirip berhala pertama, iaitu apabila wujud klasifikasi atau nilai yang dianggap benar oleh masyarakat. Pengertian pemikiran I think, therefore I am pula tertumpu kepada satu mentakrif kesemuanya seolah-olah pengetahuan tersebut adalah benar. Cartesian dualism dan implikasinya. Definisi dualism adalah dua prinsip yang saling bertentangan seperti antara kebaikan dan kejahatan dan antara terang dan gelap. Dualism Cartesian pula adalah prinsip falsafah yang dibawa oleh René Descartes yang mana menyingkirkan peranan Tuhan menjadi paradigma ilmu dan universiti moden kini. Justeru, beliau memperkenalkan teori mind-body dualism iaitu jiwa rohani dan tubuh badan manusia adalah dua perkara yang berbeza dalam jasad yang sama. Masalah minda tubuh merupakan perdebatan mengenai hubungan antara kesedaran dalam fikiran manusia dan otak sebagai sebahagian daripada tubuh jasmani. Implikasinya adalah berlaku Eurocentrisme yang merujuk kepada kecenderungan diskutif untuk mentafsir sejarah dan budaya bukan Eropah dari perspektif Barat sebagai nilai yang lebih rendah. Ini menyebabkan ketamakan kapitalis dan jurang politik bertambah. Pasca kolonialisme, Barat telah berjaya mempengaruhi dunia dari pelbagai aspek. Implikasi kolonialisme di negara kita adalah kewujudan masyarakat majmuk terdiri daripada berbagai bangsa terpisah kerana agama, bahasa kebudayaan, adat resam dan lain-lain. 3 bangsa utama adalah Melayu, Cina dan India. Pemerintahan British telah mewujudkan keadaan politik yang stabil. Oleh itu, bagi orang Cina, mereka mula berhijrah ke tanah Melayu atas 2 faktor penolak dan faktor penarik. Faktor penolak adalah keadaan politik dan ekonomi yang tidak stabil di China, manakala faktor penarik pula adalah peluang ekonomi seperti keperluan tenaga buruh dan perniagaan yang besar di tanah Melayu. Migran kedua terbesar selepas China pula adalah daripada India yang juga mengalami masalah seperti kemiskinan, kebuluran dan memaksa penduduknya untuk berhijrah keluar. Perkembangan pertanian di tanah Melayu juga mendorong mereka untuk berhijrah, terutamanya dalam sektor perusahaan getah. Wujudnya golongan baru ini telah membawa kemajukan masyarakat dan menggambarkan keunikan pada pandangan masyarakat luar. Kesan dari segi ekonomi pula, perkembangan biji timah, perniagaan, penanaman lada hitam, pembukaan ladang getah dan sektor bidang profesional seperti guru dan doktor turut berkembang dan meningkat secara berterusan. Asimilasi bangsa turut berlaku apabila perkahwinan antara orang asing dan penduduk tempatan, maka wujudnya beberapa subkategori penduduk berdarah campuran seperti Melayu India, Melayu Cina, Cina India dan lain-lain. Dekolonisasi telah meninggalkan kesan-kesan yang terbahagi kepada beberapa aspek. Salah satunya merupakan watan yang bermaksud tanah air
di mana kewatanan adalah semangat untuk membela nasib bangsa dan negara. Kesan lain adalah dari aspek jati diri, iaitu sifat atau ciri istimewa yang unik, menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, bangsa dan negara. Seterusnya adalah insan ekologikal. Insan mempelajari perkara baru iaitu cara hidup dan pentadbiran daripada masyarakat luar. Kesan lain adalah kearifan tempatan di mana setiap individu perlu memiliki pemikiran falsafah acuan sendiri tanpa pengaruh asing.